اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin haram wa min siwa ismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasiqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa anta hamaladuni. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk sambungan subuh. Sekarang masuk maghrib. Petang ni untuk di surau nilai impian online, surau nilai impian. InsyaAllah mohon sahabat-sahabat di nilai impian share sama sahabat-sahabat lain karya surau nilai impian. Mohon sambil kita baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Iya kan. Mohon sahabat-sahabat share. Cik Robani insyaAllah. Share di status atau Facebook insyaAllah boleh share. InsyaAllah kita sambung terus sunatullah nombor 23, yakni untuk surau nilai impian. Siapa yang berhati mulia, berhati lembut, pasti banyak orang akan mendekati ataupun ramai orang nak mendekati. InsyaAllah muka surat 263 insyaAllah. Siapa yang kitab Sunatullah karangan Dr. H. Mustafa Umar, InsyaAllah Sunatullah yang ke-23. InsyaAllah sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu lagi sunatullah yang berlaku di alam ini yang mesti kita ketahui, yang mesti kita ketahui, iaitu siapa yang berhati lembut pasti akan banyak orang, akan ramai orang akan mendekati kita. Iaitu jika memiliki hati yang lembut, maka banyak atau ramai orang akan mendekati kepada kita. Jika banyak, ya, sekejap. Okay. Jika ramai, ya, pada akhirnya jika terus dijaga dan dipelihara, maka kelompok itu semakin hari semakin besar dan kuat.
Pada akhirnya kelompok itu akan menjadi kelompok yang paling banyak jumlah pengikutnya dan paling tangguh kekuatannya. Tuh, ya. Paling guguh, paling teguh dia punya kekuatannya. Pasal apa? Jika banyak orang atau ramai orang yang mendekati, berarti kita akan berada satu kelompok dengan mereka. Sebelumnya kita telah membahaskan pengertian Sunnatullah ini terlebih dahulu. Kita ingin mengetahui kebenarannya melalui kisah masa silam yang merupakan bukti nyata bahawasanya Sunnatullah ini telah terjadi sebelum kita. Kerana jika perkara itu adalah Sunnatullah, berarti merupakan satu ketetapan yang diciptakan oleh Allah di alam ini, yang tidak pernah berubah sepanjang zaman, di mana pun ia akan terjadi. Ia tak akan berubah. Dalam Al-Quran yang disebutkan bahawa di antara para nabi yang memiliki hati yang lembut adalah Rasulullah SAW, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazza ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat 159. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu. Surah Al-Imran ayat ayat 159 menerangkan sifat lemah lembut bagi Rasulullah SAW. Tu Nabi sampai sekarang ni masih diingati, masih disebut, masih dianggap Nabi yang hebat. Sampai dah ni pun masih disebut. Kita sebut saja, kita akan sambut dengan selawat sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ditulis dalam Al-Imran ini, sebabkan apa? Disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Tu ada kita sifat lemah lembut, sifat lemah lembut kita. Sifat lemah lembut kita tu adalah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling kita. Sekiranya Nabi kita ni bersikap kasar, keras hati, tak ada siapa nak mengikutnya. Kerana itulah selalu Nabi ni sifatnya suka memaafkan mereka. Selalu dipesan Allah Ta'ala dan dipesan dalam ayat ni, mohonkanlah ampun bagi mereka. Nabi diajar, dididik supaya senang nak memaafkan orang. Kemudian apabila bermasyarakat atau berjumpa ramainya manusia, bermusyawarahlah dipesan. Tidak boleh buat keputusan terus. Nabi disarankan dalam ayat ni, bermusyawarahlah. Kita pun sebenarnya macam tu, tak boleh buat keputusan sendiri. Pastikan kita bermusyawarah, meeting dulu baru kita buat keputusan. Dan urusan tersebut, kemudian bila kita telah membulatkan tekad, bila dipesankan dalam ayat ni, bila kita membulatkan tekad kita, maka bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kita
Tak ada lain, kita bergantung, kita serah terus kepada Allah Ta'ala. Apa nak jadi, jadilah, kita serah. Janji kita bertawakal dengan Allah, serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui, lagi Maha Penyayang. Bila kita suka bab bertawakal, maknanya kita serah terus kepada Allah Ta'ala, Allah amat menyukai. Ini surah Al-Imran ayat 159. Ayat di atas menjelaskan bahawa Allah telah memberikan rahmat kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan dengan rahmat tersebut, maka Nabi Muhammad SAW dapat bersikap lemah lembut kepada manusia. Dan dengan sifat lemah lembut itulah manusia semakin banyak mendekati kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hubungan mereka semakin dekat dan erat. Sampailah ni walaupun masih lagi dekat dengan Rasulullah SAW. Dimulai dari diri sendiri. Ketika itu hanya diri Nabi sendiri yang beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, maka Nabi bergegas kembali ke rumahnya dan meminta kepada Siti Khadijah agar menyelimuti tubuh Rasulullah SAW yang masih berada dalam keadaan gemetar. Setelah keadaan baginda membaik, ataupun pulih semula, maka baginda pun menceritakan apa yang terjadi. Baginda sangat takut terhadap peristiwa yang baru saja terjadi. Takut jika peristiwa itu akan menyebabkan dirinya terhina. Ini proses Nabi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dengan cepat Siti Khadijah menjawab, tidak sama sekali. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakan kamu, wahai suamiku, kerana engkau senantiasa menjalin hubungan silaturahim, memikul beban kesalahan, menolong orang yang tidak punya, memberi makan tetamu, dan berusaha menyelesaikan rintangan yang menghadang kebenaran. Dengan itu, maka Nabi telah mendapat orang lain yang mau bersama-sama dalam satu kelompok yang baru. Jika kita perhatikan daripada jawapan Siti Khadijah, bila kita tengok bab jawapan Siti Khadijah, tampaklah bahawa kelembutan hati Nabi merupakan pertimbangan utama yang membuat Siti Khadijah percaya kepada kebenaran yang diterima dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini lembutnya Rasulullah SAW. Pasal apa? Siti Khadijah meyakinkan Nabi tidak sama sekali, demi Allah, bimbangnya Nabi menyebabkan dirinya terhina. Jawapan Siti Khadijah dengan jawapan yang semangat, apa dia? Tidak sama sekali, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakan wahai suamiku. Kerana Rasulullah SAW senantiasa menjalin hubungan silaturahim. Nabi tak pernah putus hubungan silaturahim. Kepada siapa pun, dia tetap menjaga hubungan. Memikul beban kesalahan. Kadang-kadang dia pikul kesalahan orang lain. Menolong orang yang tidak punya. Nabi sering dan selalu sangat membantu orang. Memberi makan tetamu dan berusaha menyelesaikan rintangan yang menghadang kebenaran. Nabi tetap berpihak kepada bab kebenaran, selesaikan dengan cara yang benar. Dengan itu maka Nabi telah mendapat orang lain yang mahu bersama-sama dalam satu kelompok yang baru. Jika kita perhatikan dari jawapan Siti Khadijah, tampaklah bahawa kelembutan hati Nabi lah merupakan pertimbangan utama yang membuatkan Siti Khadijah percaya kepada kebenaran yang diterima dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setelah Siti Khadijah, maka satu persatu penduduk Mekah mendekati dan masuk Islam. Semakin hari semakin besar jumlahnya. Sesungguhnya peribadi Nabi Muhammad SAW yang memiliki hati yang lembut itu merupakan penyebab utama dari semua itu. Memang sudah menjadi sunnatullah. Siapa yang berhati lembut, maka ramai orang
pasti akan banyak mendekatinya. Ya, salah satu Nabi punya karakter yang lembut, hati yang lembut tu, itu yang diikuti oleh ummah dia. Jika ditemukan bahawa di sana ada orang-orang yang menjauh dari Nabi Muhammad SAW, bahkan menetapkan diri mereka sebagai musuh beliau, maka ketahuilah bahawa hal itu bukan disebabkan kerana hati, bukan kerana hati lembut yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, akan tetapi disebabkan kerana hati yang keras dan kasar yang mereka miliki. Hati yang kasar itu membuat mereka menjadi dengki kerana kerasulan Nabi Muhammad SAW, akan menjatuhkan kedudukan dan kekuasaan mereka. Jadi jika mereka menjauhkan, maka berarti tidak ada hubungannya dengan diri Rasulullah SAW yang memiliki hati yang lembut. Itu bimbangnya pembesar-pembesar Quraisy zaman tu. Orang dah mula mengikut, jadi influence Nabi sebagai influencer, maksudnya jadi pengaruh Nabi terlampau hebat. Bukan pasal pangkat, bukan pasal harta, bukan pasal hebatnya, tapi pasal lembutnya hati Rasulullah SAW. Dia jadi pengaruh kepada semua manusia. Bimbangnya pembesar-pembesar di Mekah. Akhirnya pembesar tu bimbang, dia jauhkan diri pada Rasulullah SAW. Dibimbangi jatuh kedudukan mereka dan jatuh kekuasaan mereka. Tu sampai ke tahap tu. Bukan pasal harta, bukan pasal kuasa, bukan pasal kaya, tak. Tapi dengan lembutnya hati Rasulullah, bimbangnya hati Quraisy yang dengki dan degil amat sangat. Pengertian sunatullah ini bermaksud, selanjutnya kita akan membahaskan apakah maknanya berhati lembut, siapakah yang melembutkan hati, apakah usaha-usaha untuk melembutkan, mendapatkan kelembuhan hati. Dari mana rahsianya, mengapa manusia akan banyak mendekati kita jika kita berhati lembut. Mudah-mudahan perbincangan ini akan menjadi pendorong bagi kita supaya memiliki hati yang lembut. Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hati yang lembut, maka kita jumpa bahawa hati yang lembut itu adalah hati yang bergetar apabila diingatkan kepada Allah, kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kesempurnaan Allah, kepada kebenaran yang Allah turunkan dan Allah tunjukkan. Itu makna hati yang lembut. Saya ulang balik, bila kita perhatikan ayat Quran menjelaskan tentang hati yang lembut, maka kita jumpai bahawa hati yang lembut itu adalah hati yang bergetar, bimbang, gemuruh amat sangat, takut yang amat sangat, gementar dia. Pasal apa gementar? Hati yang bergementar itu atau bergetar hati itu bila diingatkan kepada Allah, ditengoknya ingatan Allah Ta'ala, bimbang dia, takut dia. Tengok COVID ni, dia teringat pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Bukan rekaan manusia. COVID ni pun satu makhluk dicipta oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Bila adanya bab banjir, bila ada bab bah, bila ada bab kebakaran, bila ada bab angin pusing, angin twister dan macam-macam, teringat hati tu gementar. Kita ingat kata Tok Guru, bila Rasulullah SAW ada satu masa dia tengok dia langit tu berwarna hitam, Nabi bertukar rupa, rubah wajah Nabi, bimbang yang amat sangat. Itu diceritakan ulama, langit yang hitam, takut Nabi. Bukan takut pasal apa, bukan takut mati, tapi takut lepas ni Allah nak buat apa. Contoh sama macam kita, sepatutnya kita takut dengan bab keadaan semasa sekarang ni, dengan banjir, dengan COVID. Takut tak kita? Takut apa? Takut selepas ni Allah nak buat apa kita. Satu lagi, ketakutan ini bimbang. Kita tak, yang kita bimbang ni tak ada yang takut. Bukan takut pasal takut mati, tak. Takut hati ni
keras, tak jalan-jalan langsung, tak nak lembut langsung, tak nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ditunjukkan Allah Taala peringatan ni hebat. Satu dunia kena COVID-19. Bimbang, sepatutnya kita bimbang. Bimbang apa? Takut maksiat terus berlaku. Kita dengan yang tak maksiat pun dibimbangi, Allah sapu bersih kita. Kita jaga. Orang lain tak jaga SOP, kita teliti dengan SOP, tapi bimbang juga, takut Allah balun sekali dengan kita. Itu kena renung kita. Kena renung, hati kita tak langsung, tak ada getar, tak ada keberadaan, bimbang kita. Tak bimbang dengan ingatan Allah Ta'ala. Kemudian hati yang bergetar apabila diingatkan kepada Allah Ta'ala, kemudian apabila ditunjukkan kepada kekuasaan Allah. Tadi Allah boleh buat, boleh digempakan satu tempat, boleh bergelimpangan mati, boleh buat. Contoh kaum Ad, Fir'aun, kaum Nabi Nuh, semua Allah buat. Bukan Nabi Nuh buat, Allah buat. Nabi Musa telan semua dia punya tongkat. Nabi Musa telan semua ular-ular, semua pakar ahli sihir Fir'aun, telan semua, telan sekaligus habis. Nampak? Itu bukan live streaming, bukan rakaman, itu yang berlaku live. Maksud live ni apa? Di depan mata, secara langsung di depan mata. Apa jadi dengan sihir Fir'aun, ahli sihir? Terus sujud, terus mengaku betul lah Tuhannya Nabi Musa. Kita sekarang mikrofon jauh, dah dekat ni, ada komen suara. Kita sekarang Allah bagi live, tunjukkan kekuasaan Allah dengan COVID-19, dengan banjir, dengan angin pusing. Kena beringat tuan-tuan, bimbangnya amat sangat. Pasal apa? Bimbang. Aduh. Tak buka. Orang komen ni kalau suara tak keluar. InsyaAllah boleh, tak ada salah. Yang kita bimbang ialah, bimbangnya kita ialah kita tak beringat langsung apa yang Allah tunjuk tu, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati tu tak ada getaran, tak ada. Nabi nampak awan hitam, Nabi dah bimbang. Sayyidina Ali waktu azan tu, waktu azan tu Sayyidina Ali pucat muka dia. Okey, saya pegang mikrofon, takut tak dengar. Sayyidina Ali bertukar wajah bila azan. Sahabat tegur dia, Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa buka kau pucat? Belum sembahyang lagi, belum pergi perang pun, nak solat ni. Apa jawapan Sayyidina Ali? Ali tanya balik sahabat, ya betul, sekejap lagi nak sembahyang. Sahabat tanya, kenapa pucat? Ali tanya dia balik, engkau tahu kau nak sembah siapa lepas ni? Tu yang nak disembah tu, maksudnya sembahyang. Dia tanya balik, kau tahu tak siapa yang kau nak sembah sekarang? Hebatnya Ali. Ketakutannya bukan waktu ada gempa ataupun ada, tak, waktu nak sembahyang tu dia bimbang, pucat dia. Azan, kita berpuluh kali azan, kita tak pucat pun tak ada, lagi relax, kita hisap rokok, makan, kedai minum. Ni Allah hantar COVID, baru kita nak tergadah, nak pergi masjid ataupun ke surau. Yang dah masuk wad tu pun degil yang amat sangat. Ni baru cerita, dah masuk dalam wad dah
maksiat, boleh main judi lagi, boleh main truk, boleh main judi dalam wad konvit. Allah tuan-tuan, peliknya manusia. Allah dah bagi ingatan yang hebat macam tu pun nak berjudi juga. Bahan makanan yang bukan pakai duit, bahan makanan yang dibagi oleh orang ramai, dibagi oleh hospital, bahan makanan tu dibuat judi. Agak-agak kalau Allah berang, Allah marah, Allah murka, apa yang akan Allah buat orang-orang macam tu? Bukan dia saja yang kena, silap-silap satu hospital tu habis. Pasal Allah dah tunjukkan zaman Nabi Nuh, Allah dah tunjukkan zaman anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh dalam kitab Tanbihul Ghafilin kalau tak silap saya, bertanya pada Allah Ta'ala, ya Allah, kaumku 40,000 yang buat baik-baik, 60,000 yang buat maksiat. Tapi Allah ratakan di semua. Kenapa ya Allah? Anak Nabi Nuh tanya. Apa jawapan Allah? Betul, kaum yang 40,000 tu baik-baik, yang maksiat 60,000. Tapi yang 40,000 boleh duduk minum, boleh senyap, boleh tak cakap apa, boleh duduk sembang minum sekali dengan yang 60,000 tu. Itu yang Allah sapu bersih. Ni kena renung kita tuan-tuan. Dalam Al-Quran pun dah tunjuk kaum Nabi Shu'aib bergelimpangan mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila dia main judi tu dalam wad yang tengah COVID tu pun, maksudnya apa? Dia mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena renung kita. Kita yang di sini di rumah kadang-kadang pun bimbang, yang mak sangat nak keluar pun bimbang, tapi yang di sana yang dah kena tu, Allah, apa salahnya menghadap Allah Ta'ala? Yang Islam tu menghadap Allah Ta'ala. Yang pentingnya yang Islam. Kita bimbang yang memang bersunat. Tu kena renung kita. Kedegilan yang amat sangat. Apalagi yang mengejar puasa, yang mengejar cita-cita yang tak dapat-dapat. Berlaku, tengah berlaku lagi, masih berlaku lagi. Tak berhenti, Allah Akbar. Ya. Masih lagi tak jelas suara. Saya cek dulu. Saya cubalah, mungkin internet problem juga. Sini internet pun slow juga. Saya check, double check internet, InsyaAllah. Okay. Oh, ada yang komen pakai saya pakai Boya ni. Ya, saya pakai mikrofon Boya. Dua saya beli. Dua-dua. Beli kat kedai, tak ada beli kat Lazada. Beli kedai terus, kedai jual barang-barang bercikap. Kedai muzik saya beli. Ni sound. Tapi tak tahu, mungkin internet kot. Mohon ampun, kita check nanti, insyaAllah. Okey. Tu yang kedua ya, dengan hati yang gentar ataupun hati yang gemetar dengan kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, kesempurnaan Allah. Sempurnanya Allah Ta'ala. Memang Allah Maha sempurna. Hati yang getar kepada kebenaran yang Allah turunkan dan tunjukkan. Kebenaran tu dah ditunjukkan dalam Quran, dah tulis dah recorded. Tak percaya, buka Quran. Tu My Quran Time dah ada dah. 4 jam sehari, 4 kali sehari. Boleh buka lagi, ulang lagi, 24 jam. Facebook, YouTube, Instagram, semuanya ada. Tuan-tuan boleh refer. Itulah satu-satunya data ataupun kitab yang sebenar-benarnya. Setelah turunnya Injil, setelah turunnya Taurat, setelah turunnya Zabur, akhirnya dikumpulkan semua. Terus Allah konklusikan benda itu dalam Al-Quran. 30 juzuk, 3,200 3,636 ayat, 114 surah. Tolong renung bab ayat-ayat tu, kena ada tadabbur. Bila kita baca Quran ada bab tadabbur. Maksudnya apa? Apa mesej Allah kepada kita? Mesej Allah Ta'ala kepada kita. Tu bila baca satu ayat tu ada mesej, bukan untuk orang lain, kita dulu. Bila kita baca terjemahan tu, kita tengok apa mesej Allah kepada kita. Allahu Akbar. InsyaAllah. Firman Allah Ta'ala,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajillat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu wa zartuhum zadathum imanna wa ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal ayat 2. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang disebut, apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka kerananya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surah Al-Anfal ayat 2. Orang yang betul-betul beriman, sebut dalam ayat ni, orang yang betul-betul beriman, yakin dengan Allah Ta'ala adalah bila disebut saja nama Allah, gementar hati mereka. Kita berapa kali disebut nama Allah, macam mana hati kita? Ingat ataupun tidak? Bukan gementar, ingat tu kepada Allah Ta'ala. Nah, bila disebut nama Allah, gementar hati mereka, dibacakan pada ayat-ayat Allah, bertambah iman, yakin. Apa? Data yang paling hebat, ayat yang yakin hebat. Dan berarti bertambahlah iman kerana Allah, dan bertap kepada Allah SWT, dia terus bertawakal. Dan tuan-tuan lah, nak keluar rumah, tak ada siapa nak bantu sekarang ni. Bila keluar dengan masker kita, tutup muka dengan sanitizer. Tapi kalau Allah nak bagi, Allah bagi, jadi. Tadi saya baca satu sahabat tu dalam Facebook, macam-macam dia buat, perisaikan diri dia, bersenaman, semua cukup. Tapi tiba-tiba ada juga virus kena dekat dia. Duduk rumah je, nampak kena renung kita. Benda ni berada di mana-mana. Sebab tu jangan lepas peluang, mohon kepada Allah Ta'ala. Nak keluar pun kita doa lah. Nak dapat, nak buat macam mana? Dah tertulis dah, Allah tulis kita kena. Tapi janji kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kita kena amalkan yang Ustazah Asma Harun selalu bagi. Surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44, amalkan tiap kali ada masa ataupun lepas solat. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Amalkan sebagai zikir. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Terserah terus pada Allah, bulat-bulat terus pada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Lain ada lagi, nak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus bertawakal dengan Allah Ta'ala. Ada lagi, ada bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa nak keluar rumah, doa naik kenderaan, lagi doa kena naik kenderaan, alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tu sampai habis doa naik kenderaan. Yang Nabi guna waktu Nabi dikepung oleh orang Quraisy, surah apa? Surah Yasin 1 sampai 9. Surah Yasin. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pesan pagi-pagi sebelum matahari terbit, pagi-pagi surah Yasin. Bukan satu surah kita baca, surah Yasin ayat 1 sampai 9. Ayat pertama Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Mohon itu 1 sampai 9 kita amalkan. Tunggu Datuk Ismail Kamus turunkan. Bila dah habis Yasin sampai 9, kita tutup Sadaqallahul Azim. Masa baca Yasin tu kita niat. Waktu sebut Yasin tu kita sebut. Waktu kita sebut Yasin tu kita niat dalam hati, ya Allah, jauhkan musuh, pandangan musuh
yang nampak ataupun yang tidak nampak. Niat. Amalkan daripada subuh sebelum matahari terbit. Ini saya dapat daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Ya, 1 sampai 9 dan sadaqallahul azim. Hujung tu kita tutup dengan syahatil wujuh. Syahatil wujuh. 7 kali. Surah Yasin. Tadi surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Itu pembaca. Itu tiap-tiap kali waktu kita amalkan. Jangan miss. Lagi satu, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 10 kali. Itu pun salah satu tulisan. InsyaAllah nanti akan share lagi di tempat lain yang ada. Balik pada kitab tadi. Mana tadi? Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka kerananya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya. Cukup dah. Sikit lagi. Ayat ini juga menjelaskan bahawa hati yang lembut itu adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan juga hati yang dimiliki oleh orang-orang yang mencari kebenaran untuk diimani. Saya ulang balik. Ayat tersebut menerangkan bahawa hati yang lembut itu adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan juga hati yang dimiliki oleh orang yang mencari kebenaran dan untuk diimani. Hati ni sering cari bab kebenaran. Dia tak nak bab kemaksiatan atau bab palsu dalam dunia ni. Dia cari yang benar. Berarti hati yang dimiliki oleh orang-orang yang enggan beriman disebabkan kerana kekufuran atau kerana enggan mencari kebenaran, maka hati mereka bukanlah hati yang lembut, akan tetapi sebaliknya, yakni hati yang keras dan kasar. Saya ulang balik. Berarti hati yang dimiliki oleh orang-orang yang enggan beriman disebabkan kerana kekufuran, lawan Allah Ta'ala, tak yakin dengan Allah Ta'ala, dan juga kerana enggan mencari kebenaran. Dia suka yang palsu, dia suka yang haram, dia nak yang tu. Kemudian hati mereka bukanlah hati yang lembut ataupun sejahtera. Hati itu tetapi sebaliknya, yang dipanggil hati yang keras dan kasar. Maka salah satu sifat khusus dari hati yang lembut itu adalah jika mendengar kebenaran yang disampaikan melalui firman-firman Allah, maka mereka akan cepat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang hebat di sisi Allah Taala. Pasal apa? Orang yang sifat khusus bagi hati orang yang lembut ataupun sejahtera itu adalah jika mendengar kebenaran yang disampaikan melalui firman-firman Allah, maka mereka akan cepat mengingat terus Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hati yang lembut dan beriman kepadanya. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha masyaniya taqsyairu minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah fama lahu min had. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zumar ayat 23. Artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu Al-Quran, yang merupakan
yang serupa dengan mutu-mutu ayat, lagi berulang-ulang gemetar kerananya kulitnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingati Allah. Itulah petunjuk Allah yang dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikhendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun memberi petunjuk baginya. Kita bimbang, Allah sesatkan kita. Itu mohon kepada Allah Ta'ala. Panjang lagi bab cerita hati yang lembut ni. Mudah-mudahan kita berhenti takat turun, dah masuk Isyak. Mohon ampun dan maaf. Kita sambung esok InsyaAllah lepas My Quran Time subuh besok. InsyaAllah dalam pukul 7 atau 7 suku kita sambung Sunnatullah ni bahagian kedua. Panjang lagi, ada lagi 9 surat InsyaAllah. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita tergulung dalam hati yang lembut, ya. Mohon kepada Allah Ta'ala kita tergulung dalam hati yang lembut InsyaAllah. Ribuan terima kasih pada Surau Nilai Impian yang memberi kebenaran dan beri ruang untuk kuliah online malam ni bab Sunnatullah. Mudah-mudahan bulan depan kita dapat kuliah offline InsyaAllah. Mohon kita berdoa sama-sama InsyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisharibna amina wa fi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzuka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tasanna al-jabarut wa tasanna al-malakut khallazi la yamut isrifanna al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i was samii'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum min asiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuku khayrullah. Bismillahi ma sya'allah la yasriku suwailullah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah mana yang tak dapat baru masuk tadi boleh tengok di Facebook audio kuliah InsyaAllah. Mohon boleh cek di audio kuliah Facebook ataupun YouTube InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.